Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga Anda semua terhibur. Para pendengar Malam Mistik, pada malam ini Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada novelis Iskandar Zulfakar. Dah lama tak bercerita tentang pengalaman daripada Iskandar Zulfakar ni. Baiklah, macam ni kali ni saya nak kongsikan kisah daripada pengalaman seorang pembaca daripada novelis Iskandar Zulfakar ni lah. Pembaca ni bernama Solehin dan beliau ceritakan satu pengalaman seram yang pernah berlaku di kampungnya dulu, iaitu kisah hantu Tanglong. Kata Tuan Solehin, pengalaman tersebut telah lama berlaku. Ketika itu dia masih di bangku sekolah rendah lagi. Saya meminta kebenaran daripada beliau untuk kongsikan cerita tersebut dengan anda semua dan beliau izinkan. Pengalaman seram yang beliau lalui ini adalah berkaitan dengan sejenis hantu lah, iaitu hantu Tanglong. Hantu Tanglong ni adalah sejenis hantu yang menyerupai berbola api dan berterbangan di ruang udara. Hantu ni boleh memudaratkan manusia dengan cara apabila sesiapa sahaja tersentuhnya pasti akan terkena penyakit gatal-gatal kulit yang misteri. Nak dijadikan cerita, adalah satu malam tu di kampung Solehin terdapat sebuah rumah yang bakal berlangsung kenduri pada keesokan harinya. Disebabkan esoknya kenduri, malam tu diadakanlah aktiviti memasak dan potong daging secara bergotong royong oleh penduduk kampung di rumah tu. Ketika inilah kejadian yang menakutkan itu berlaku. Di waktu orang kampung tengah rancak bergotong royong memasak di rumah tersebut pada malam itu, tiba-tiba kelihatan banyak berbola cahaya di udara. Lebih menakutkan, kesemua berbola cahaya yang berterbangan itu sedang menuju ke arah kemah tempat orang kampung sedang memasak. Orang kampung pun tunggu apa lagi? Lari tak cukup tanah lah jawabnya. Solehin dan ayahnya pun turut ada di bawah kemah tersebut ketika itu. Kata Solehin, mujur rumah kenduri itu tidak jauh dari rumahnya. Ayahnya pantas mengheret tangannya lalu membawanya lari terus pulang ke rumah. Sesampai mereka di rumah, mereka terus masuk dan ayah Solehin terus kunci pintu. Orang-orang kampung yang lain turut bertempiaran lari meninggalkan rumah kenduri tersebut. Memang huru-hara lah suasana di rumah kenduri itu pada waktu itu. Malangnya, ada juga beberapa orang yang tak sempat lari. Diserang dengan hantu Tanglong tersebut. Orang yang kena langgar tu akan rebah dan mengelupur kesakitan. Kulit mereka jadi seperti terbakar dan mereka rasa gatal serta pedih yang amat sangat. Mujurlah, serangan hantu Tanglong tu tidak lama. Dalam beberapa minit macam tu, kesemua hantu-hantu Tanglong tu pun terbang balik ke dalam hutan. Orang-orang kampung yang terkena penyakit misteri akibat serangan hantu Tanglong tu dirawat oleh seorang pengamal perubatan tradisional di kampung itu. Usai merawat, pengamal perubatan tradisional ataupun bomoh tu pun siasatlah punca sebab apa gerombongan hantu Tanglong tu datang menyerang. Aneh juga,
kerana itu merupakan kali pertama kejadian menakutkan sebegitu berlaku dalam kampung mereka. Siasat punya siasat, akhirnya barulah mereka tahu punca kejadian itu rupa-rupanya ini terjadi disebabkan beberapa orang pemuda di kampung itu yang pergi mencari kayu dalam hutan petang tersebut. Mereka mengaku bercakap besar ketika di dalam hutan tersebut. Bahkan ada juga antara mereka yang kencing merata. Patutlah. Mungkin hantu Tanglong marah sebab tu mereka cakap besar, ataupun mungkin juga disarang hantu tersebutlah. Sebab itulah hantu Tanglong tu datang menyerang. Solihin cakap itulah kali pertama dan terakhir kejadian seperti itu berlaku dalam kampungnya. Selepas kejadian itu, memang ramai orang kampung fobia nak masuk ke hutan. Sekian daripada perkongsian novelis Iskandar Zulfakar. Terima kasih Brother Fai. Terima kasih kepada anda yang mendengar kisah ini. Peace, no war.